كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. الله ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerima segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan siang dan malam. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, dia sebut situ rahimahullah. Jadi boleh juga kita letak radhiyallahu. Itu kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, beberapa orang yang menyebut-nyebut Allah padahal ia lalai akan Allah, dan beberapa orang yang mendakwa ia akan dirinya takut akan Allah padahal ia berani atas Allah Subhanahu Wa Taala, dan beberapa orang yang meminta kepada Allah padahal ia jauh daripada Allah, dan beberapa orang yang membaca kitabullah padahal ia tuli daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala. Kata Ibnu Mubarak, yakni Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Mubarak ni kisah dia panjang. Kalau kita lihat Ihya'us Sahabah, dalam kitab-kitab ada Ihya'us Sahabah, bagaimana kehidupan para sahabat. Dia salah seorang sahabat yang banyak selalu mimpi para malaikat. Dia selalu mimpi para malaikat. Antara kisah yang menarik dalam Abdullah bin Mubarak begitu banyak sekali. Salah satunya kita ambil sedikit, antaranya disebut oleh para ulama seperti mana Imam Auza'i rahimahullahu taala. Abdullah bin Mubarak ni dia selalu mimpi para malaikat. Suatu hari ketika dia tawaf, dia ketika itu selesai dah mengejar haji ke Baitullahil Haram. Dia dah selesai dah. Tapi ketika itu dia bermimpi. Dia bermimpi apa? Malaikat mari tahu dalam mimpi dia bahawasanya 60,000 orang yang mengerjakan haji ke Baitullahil Haram ketika itu tidak mendapat haji mabrur. Tidak mendapat haji mabrur. Yakni haji mereka itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun kejut. Dia pun biasalah kita kan, bila kejut kan, kita mimpi yang menggeri-gerikan kan, yang menakutkan, ada kita mimpi kejap, kita pun sambung balik tidur. Lebih itu dia kejut, maka dia pun tidur balik. Lepas dia tidur balik, dimimpi bahawasanya ibadah 60,000 manusia termasuk Abdullah bin Mubarak semua sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ketika dia mimpi, lalu dia nak tahu isyarat daripada mana ni. Lalu dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ialah ada seorang pemuda yang berada di Iraq. Seorang pemuda yang berada di Iraq ketika itu, yang tukang kasut. Tukang kasut dalam bahasa Arab panggil Ifkan, yakni tukang kasut. Ketika itulah Rasulullah kata mungkin jumpa dengan pemuda ni, dengan tukang kasut ni. Kerana tukang kasut ni lah
semua ibadah haji ke Baitullahil Haram 60,000 ke orang ketika itu Allah Ta'ala terima semua. Ketika itulah dia pergi. Dia tanya-tanya orang, mereka cerita dia tanya-tanya orang, mana tukang kasut yang sekian-sekian dalam kitab dia disebut orang sekian-sekian begini. Rupanya dia berjumpa. Tiba-tiba dia mari di rumah orang tukang ifkam tu, tukang kasut itu. Dia bertanya, apakah amalan kamu? Aku bermimpi bahawasanya Nabi SAW menyuruh aku ni mari jumpa kamu. Bahkan aku tidur bermimpi bahawasanya malaikat menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah Baitullahil Haram 60,000 orang ketika itu. Tetapi disebabkan oleh tukang kasut itulah Allah Ta'ala terima semua ibadah. Itu kata pemuda itu, aku rasa aku dah buat ibadah apa-apa. Dia sebelum tu dia tanya dulu, siapa ini? Kata, siapa ini? Dia tanya, siapa nama kamu? Jadi kaedah para sahabat ni, dia berjumpa mesti tanya siapa nama. Dia tak tanya siapa kamu. Kalau dia tanya siapa kamu, ataupun yang kita telah baca hadis yang pada sebelum ni berkaitan dengan Syekh iaitu Sufyan As-Sauri itu, orang tu tanya juga dia, siapa kamu? Dia kata nama Abdullah. Maka tukang kasut ni tanya pada Abdullah Mubarak, siapa kamu? Dia kata, siapa nama kamu? Kerana nama saya adalah Abdullah Ibn Mubarak. Kejut kejut tukang kasut ni, orang alim besar, orang alim hadis ketika itu. Abdullah Mubarak ni seorang ulama hadis di zaman dia hebat. Bidang hadis memang hebat Abdullah Mubarak. Banyak hadis-hadis dia meriwayatkan. Jadi ketika itulah dia kejut tengok orang alim. Bayang kita kalau orang alim mari depan rumah kita, tunggu kita orang biasa duduk kapung gini, tiba-tiba mari depan rumah kita, kejut kita. Maka begitulah Abdullah Mubarak, dia mari depan tukang kasut tu, siapa kamu? Kata tukang Abdullah Mubarak, aku ialah Abdullah Mubarak. Aku nak bertanya pada kamu, kenapa? Aku bermimpi bahawasanya Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya suruh aku mari bertemu dengan kamu. Sebab sebelum itu aku mimpi bahawasanya malaikat tidak menerima haji ke Baitullah 60,000 orang ketika itu Allah Ta'ala dah terima. Tetapi oleh kerana sebab kamulah Allah Ta'ala terima ibadah kamu, ibadah ni 60,000 Baitullahil Haram, termasuk aku juga ni. Kata pemuda itu, aku tak buat apa-apa. Yang aku tahu, yang aku buat begini saja, iaitu ketika aku ni kumpul duit selama 40 tahun. Dia kumpul duit semata-mata nak pergi haji ke Baitullahil Haram. Ni tukang kasut ni 40 tahun dia kumpul duit nak pergi haji ke Baitullahil Haram. Jadi kisahnya begini, kata pemuda itu, kata tukang kasut tu, ketika aku nak pergi tu ke Baitullahil Haram, isteri aku mengandung. Jadi isteri aku mengandung ni, jadi barulah gula macam gula daging-daging saja. Aku pun berjalan, aku punya jiran aku sebelah tu gula daging. Aku pun minta lah sedikit. Dengan air muka aku ni malu juga. Tapi oleh kerana aku nak memenuhi isteri aku mengedang ni, nak makan daging ni, gula daging ni, aku pun terpaksa minta dengan seorang perempuan. Seorang perempuan tu, aku pun minta, aku nak daging sedikit. Dia minta dengan perempuan tu. Perempuan tu kata bahawasanya iaitu daging ini, gula daging ini halal bagi aku, tetapi haram bagi kamu. Jawab tukang kasut tu, kenapa pula? Kenapa begini? Dia tu kaifa lizalk, dalam kitab dia cerita dalam kitab itu, kenapa halal bagi kamu, kenapa haram bagi aku, kata tukang kasut. Kata perempuan itu, sesungguhnya daging yang aku gula itulah daging keldai yang haram dimakan. Keldai aku jumpa, aku jalan di torik, di tepi-tepi jalan aku jumpa bangkai keldai tu mampu dah. Aku pun balik cuci-cuci, aku gula.
disebabkan anak aku nak makan ni, berapa hari dah anak aku nak makan, tak boleh nak makan gula daging ni, tak boleh. Nak makan gula daging tak boleh. Jadi aku terpaksa gula bangkai keldai itu. Jadi sebab itu halal bagi aku, haram bagi kamu, kata perempuan itu kepada tukang kasut itu. Jadi tukang kasut itu pun nyatakan bahawasanya lagi perempuan tu kata, kamu tengok anak aku sedang tidur sekarang ni. Kalau aku dak gula daging ni, anak-anak aku ni tak tidur. Di riwayat kata anak dia dalam 2, 3, 4 orang, 5 orang begitulah. Kalau aku dak gula daging ni, anak-anak aku tak tidur. Jadi oleh kerana aku dak gula daging ni, anak aku tahu dia tidur kayak gini, hal keadaan dia tidur, hal keadaan lapar, dia bangun pasti dia akan boleh makan daging kayak gini. Lalu ketika itulah kata Abdullah, tukang kasut tu, dia cerita kepada Abdullah Mubarak, ketika itulah aku mendengar kesedihan yang diceritakan oleh perempuan ini, gulai bangkai daging keldai yang diharam dimakan tu. Tapi oleh kerana miskin, terlalu miskin, aku ambil duit aku kumpul selama 40 tahun untuk pergi haji ke Baitullahil Haram, maka aku sedekah kepada perempuan itu. Aku berkata, ini duit aku yang aku nak pergi haji ke Baitullahil Haram selama 40 tahun aku kumpul ni, ambillah, aku bagi kepada kamu. Inilah haji aku, kata tukang kasut kepada perempuan itu. Jadi kata lelaki, kata tukang kasut ni, gitulah yang aku buat wahai Abdullah Mubarak. Maka kata Abdullah Mubarak, benar cerita kamu bahawasanya apa yang dicerita oleh Nabi SAW kepada aku, bahawasanya sebenarnya kamu beri kepada sedekah itu adalah cucu Rasulullah SAW, yakni cucu Rasulullah SAW, keturunan Said lah, mana dia susah, dia sanggup bantu cucu Rasulullah SAW. Maka para ulama menyatakan di situ bukan sahaja cucu Rasulullah, tak kira siapa saja, diri keadaan kita bantu orang kerana lillahi ta'ala, besar pahala si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala asalnya tidak menerima 60 haji ke Baitullahil Haram ketika itu, tetapi oleh kerana niat ikhlas, dia bantu, dia rela dak pergi haji ke Baitullahil Haram kerana semata-mata nak bantu orang yang susah ini, maka Allah memberi kepada dia lebih daripada haji dan umrah lagi. Itu seorang ifham, seorang tukang kasut. Itu berkaitan dengan cerita Abdullah Mubarak. Kalau kita tengok cerita-cerita Abdullah Mubarak, memang cerita memang banyak menarik. Baru kadang-kadang cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita para salafus salih di kalangan para alim ulama, ada sebenarnya menghidup hati kita untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Abdullah Mubarak ini di antaranya disebut dalam dinakal dalam kitab ini. Apa kata Abdullah Mubarak? Berapa orang yang menyebut Allah padahal ia lalai akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai orang duk sebut Allah, Allah, aku cinta Allah, aku hamba Allah. Tapi kata Abdullah Mubarak, berapa ramai kamu lihat orang dia lalai pada Allah. Hatta di dalam doa dia sekalipun, dia minta sesuatu, dia ingat sesuatu, dia minta dengan Allah sesuatu, tapi hati dia lalai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyebut Allah, mulut dia menyebut Allah, tapi hati dia lalai daripada iaitu menyebut itulah hati dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beberapa orang yang mendakwa ia akan dirinya takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padahal ia berani atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abdullah Mubarak, berapa ramai orang yang mendakwa bahawasanya diri dia, aku takut Allah, aku takut kepada Allah ni, tetapi berapa ramai manusia yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berani lawan ketetapan hukum yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa orang? Tu kata Abdullah Mubarak. Dan beberapa orang yang meminta kepada Allah padahal jauh ia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abdullah Mubarak lagi, berapa orang yang minta sesuatu dengan Allah, tak kiralah minta apa, murah rezeki ke, panjang umur, minta keluarga sakinah, rahmat,
minta apa lagi kebaikan dalam kehidupan kita maupun akhirat, tetapi padahal dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak memenuhi permintaan dia sedangkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Abdullah Mubarak. Dan kata lagi Abdullah Mubarak, berapa orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala padahal tuli ia daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang membaca Al-Quran dengan taranumnya, bertandingan hebat, itu tak salah, tak jadi masalah, tak salah. Tetapi berapa ramai orang yang mengambil iktibar dalam Al-Quran, berapa ramai orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dia, mengambil Al-Quran sebagai hukum yang menjaga kehidupan dia di atas dunia ini, ataupun hukum yang menjaga dalam pemerintahan dia. Berapa ramai manusia begitu. Tetapi hakikat dia tuli daripada ayat Allah. Apa maksud? Yakni dia tahu hukum Allah begini, tapi dia buat tak tuli, buat seolah-olah dia tak dengar, sedangkan dia tahu hakikatnya hukum Allah begini, ketetapan Allah begini, tapi tak layan. Ini kata Abdullah Mubarak. Bahkan kata ulama, sebagai untuk kita berfikir kata-kata Abu Abdullah Mubarak ini. Itu sebab tu dia kata beberapa orang membaca Al-Quran tetapi dia tuli daripada ayat Allah. Begitu juga beberapa orang yang minta dengan Allah padahal dia jauh dengan Allah. Begitu juga orang yang mendakwa, begitu juga orang yang mendakwa dirinya takut pada Allah, ataupun dekat dengan Allah, takut boleh kata dengan dekat juga, padahal dia berani berbuat maksiat pada Allah. Dan begitu juga beberapa orang yang sebut-sebut nama Allah ataupun mendakwa hamba Allah tetapi dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abdullah Mubarak. Hebat kata-kata Abdullah Mubarak, hebat. Dia seorang ulama hadis hebat. Ini Abdullah Mubarak. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. Kata Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya engkau tinggal akan dunia padahal engkau berkata-kata, bukan berkat tu, yakni engkau berkata-kata engkau dengan meninggal ia akan dunia, maka berkata-kata itu lebih besar daripada dunia, maka tiada engkau tinggal akan dunia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id nama penuh dia Abu Sa'id nama penuh dia ialah Sa'ad bin Malik bin Sunan Al-Khudri. Nama Malik tu, nama Abu Sa'id, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sunan Al-Khudri. Tu nama Abu Sa'id Al-Khudri. Orang panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau kita lihat, Abu Sa'id ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak berubat dengan Al-Quran. Khususnya dia kuat main dengan ayat Al-Quran dengan Fatihah. Ini hebat juga Abdullah, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kita tengok juga ada kisah dia. Kalau kita tengoklah kita Arab yang menceritakan para sahabat Nabi SAW begitu panjang. Dalam bumi tak tahulah. Tapi kalau kita tengoklah kita Arab yang disebut oleh para ulama, banyak ahya'us sahabah tu pun banyak juga. Sebab dia Arab dengan Rumi ni lain sikit. Dia Arab ni dia lebih perinci perbahasan dia. Rumi kadang-kadang dia sudah terjemah tu juga. Maknanya ada juga, tapi pembahasan lebih dalam dia satunya kita Arab, ini disebut oleh para ulama lah. Jadi Abu Sa'id ni salah satu dia seorang sahabat Nabi sallam. Dia suka berubat dengan surah Fatihah. Surah Fatihah ni. Dan kalau kita tengok juga kisah yang menarik dalam Abu Sa'id Al-Khudri ini ialah dia suatu hari dia ni orang susah. Dia susah. Suatu hari dia buat selapar. Dia pun pergi minta di rumah orang kaya. Rumah orang kaya ketika itu dia minta nak sedikit makanan, ataupun dia nak sedikit berhutang untuk beli makanan, untuk keperluan makanan di lapar perut ni. Maka orang kaya tu dengan angkuh berkata, tak boleh.
Itu kamu tak boleh, kerana aku tahu kalau aku bagi pinjam kepada kamu pun susah. Macam mana kamu nak bayar hutang tu suatu hari nanti? Macam mana? Kamu pun susah sekarang ni. Kamu tengok kedudukan kamu susah sekarang ni. Maka ketika itulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia pun balik. Dia pulang dah. Dia minta dengan orang, minta sedekah sikit, orang hambat gitu saja. Dia larilah. Bila dia lari, ada riwayat menyatakan dalam 50 meter gitu lah. Dalam 50 meter tu, dengar bising dah kapung tu. Kapung tu dengar bising. Tolong. Tu. Minta tolong, Ista'in minta tolong. Ketika itu, bila dia minta tolong tu, rupa-rupanya anak gadis perempuan orang kaya itu disengat oleh kalajengking. Disengat oleh kalajengking ketika itu. Ketika itulah orang pun orang kaya ni pun, buana ni anak perempuan, anak gadis dia kena ketik ni, jengking ni, dia dah biasa susah, kena susah gini, bergaduh lah. Jadi gelabah sekali lah. Dia pun tanya jiran-jiran, kata, aku tahulah, setahu aku tahu yang dapat mengubah kalajengking ini adalah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang digelar yang nama dia sebenar adalah Sa'ad bin Malik bin Sunan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tu dia pun kata, dah kalau begitu cepat-cepatlah cari. Aku nak berobat ni. Sakit paruk ni, kena kalajengking ni. Maka ketika itulah orang cari Sa'id Khudri, akhir kali berjumpa dia. Bila berjumpa dia, orang ceritalah ni rumah sekian-sekian ni. Ketika itu iaitu Abu Sa'id Al-Khudri dah cakap banyak, dia terus pergi. Dia tahu rumah hak tu adalah rumah dia minta dulu. Dia minta sedikit makanan ataupun utang tu. Jadi inilah sifat Sa'id Al-Khudri yang dikatakan oleh para ulama, perbahasan ulama, seorang sahabat Nabi SAW yang tidak pernah berdendam dengan manusia. Ini seorang sahabat Nabi SAW. Dia tahu kalau kita kalau orang buat begitu agak-agak macam mana, ambat begitu lebih kurang. Ini seorang sahabat Nabi, akhlak yang tinggi. Dia pun akhir sekali dia mari saja. Dia pun baca surah Fatihah. Surah Fatihah. Jadi kata ulama, surah Al-Fatihah Ummul Kitab yang selalu dibaca oleh para sahabat, iaitu namanya Sa'id Al-Khudri, selalu diberubat. Maknanya kita kalau tak kira lah kita ada sakit-sakit apa ke, berubat sendiri pun boleh, baca surah Fatihah. Surah Fatihah ulama kata niatkan ihdinas siratal mustaqim, yakin dengan penuh, dengan yakin penuh lah. Ataupun kita buat air ke, baca surah Fatihah sebanyak 7 kali. Ada riwayat kata Sa'id Al-Khudri baca 7 kali, ada riwayat kata sekali saja. Tapi ulama kata kita bagi orang awam ni baca 7 kali lah surah Fatihah tu. Baca surah Fatihah memadai dah. Kalau kita baca surah Fatihah, kita buat air. Buat air, malah buat ibadah ke, Allah malah buat ibadah apa, buat air sendiri untuk diri kita. Tu molek surah Fatihah. Jadi ketika itulah Sa'id Al-Khudri sampai di rumah orang kaya itu, dia kejut. Dia tengok, orang ni saat ni aku ambat saat ni. Tiba-tiba dia tengok ni Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallam, dia pun kejut. Dengan berobat. Maka ketika itulah lelaki tu dia semakin rendah diri. Dia rasa Allah, dia walaupun dia susah begini, tapi sifat dia tawaduk dan dia masih tolong lagi aku ni. Kalau kena pada orang lain, mungkin orang buat jahat begitu, biar dia lah, layam dia. Tapi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi SAW, dia tak begitu. Dia pergi tolong selalu. Selepas dia jampi air dia bagi minum kepada, dia ada riwayat kata dia bagi minum, ada riwayat kata dia hanya sapu. Sebab disebut oleh iaitu hadis Nabi SAW daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW yang diajar oleh Jibril AS dengan surah Fatihah, bila sakit baca sapu dengan sapu tu, ataupun bismillahirrahmanirrahim, hak yang diajar oleh Jibril, ataupun baca surah Fatihah, pegang tiup dekat sakit itu, surah Fatihah. Jadi Sa'id Al-Khudri buat begitu. Jadi sebab itulah
lelaki tu pun rasa malu diberi habuan sedikit sebanyak kepada Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ada cakap banyak, akhir sekali dia balik. Itu nak ceritanya kisah Sa'id Al-Khudri, dan begitu banyak lagi kisah-kisah iaitu antara Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi apa kata dia? Ni seorang sahabat Nabi SAW yang hebat. Orang panggil dia hebat, seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan banyak mengguna perubatan dengan mengguna ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya engkau tinggal akan dunia padahal engkau berkata-kata engkau dengan meninggal dunia, meninggalkan dia di dunia, maka berkata itu terlebih besar daripada dunia. Jadi kata Sa'id Al-Khudri, engkau kata engkau meninggal dunia, tak mudah dunia. Maksud dunia ni dunia yang melalaikan kita. Adapun dunia hasanah, itu tak apa. Dunia yang baik, dunia yang tidak bercanggah dengan hukum Allah, dengan peraturan Allah, itu tak apa. Dunia tu ambil lah dunia banyak mana pun, tak masalah. Ini dunia yang melalaikan dia ni. Dia dah dakwa bahawasanya dia tinggal dah dunia yang melalai ni. Padahal engkau berkata-kata engkau dengan meninggalkan dia dunia ni, padahal engkau kata engkau tinggal dalam dunia, maka berkata-kata itu terlebih besar daripada dunia. Maksudnya kata-kata kita itu lebih keji daripada dunia hasan, dunia sayyi'ah. Kita kata tinggal dunia, tinggal dunia yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan kita adalah bagus. Kerana kalau kita mengambil dunia yang tidak memberi manfaat kepada diri kita, dunia yang jahat, maka adalah suatu kecelaan bagi diri kita. Tetapi ada pun bagi orang yang berkata bahawasanya saya tinggal dalam dunia yang tidak memberi manfaat, padahal dia tidak tinggal, maka kata-kata dia itu lebih keji daripada dunia sayyi'ah, dunia yang keji itu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Ataupun dia kata apa kita buat misal, contohnya dia kata saya tinggal dah iaitu dunia yang melalaikan. Contoh dia buat suatu pekerjaan yang keji, yang mana pekerjaan itu selalu meninggalkan sembahyang ataupun selalu melewatkan sembahyang, maka dia tinggal dah perbuatan tu, kerana perbuatan itu haram hukumnya. Maka ketika dia tinggal pekerjaan itu, maka itulah dikatakan sebagai dunia yang bagus bagi dia, bagus. Tetapi satu golongan manusia, kata Sa'id Al-Khudri, dia berkata dia sudah meninggal dunia itu, dunia yang melalaikan tinggal sembahyang, lewat sembahyang, tetapi dia tidak tinggal dunia yang keji itu ataupun dunia yang meninggalkan sembahyang, lewat sembahyang. Maka hakikatnya kata-kata dia itu lebih hina, lebih keji daripada tinggal sembahyang dan begitu juga melewat-lewatkan sembahyang. Itu kata-kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan jikalau engkau tinggalkan ghaibun nas dan uju engkau dengan meninggalnya, maka uju itu terlebih besar daripada segala ghaib. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi kata Sa'id Al-Khudri lagi, jikalau engkau tinggal akan ghaib, iaitu keaiban diri kamu tu, kita tinggal, kita buang perkara yang membawa keaiban pada diri kita ni. Tak kiralah banyak keaiban pada diri kita ni. Ghaib nafsi ni keaiban diri kita ni, perkara yang tidak patut buat. Kalau orang tengok kita buat tu, itu suatu keaiban diri sebenarnya. Dan jikalau engkau tinggal ghaib nafsi dan uju engkau dengan meninggalkannya, tiba-tiba dia rasa lebih pula. Aku ni bersih diri aku ni, buang dah keaiban diri aku. Dia rasa bangga pula, rasa hairan diri ni. Maka ujuk itu terlebih besar daripada ghaib. Maka diri kamu ujuk itu rasa sombong dengan kamu buang sifat iaitu sifat keaiban diri ini, maka ujuk itu lebih besar daripada membuat iaitu keaiban diri itu. Itu makna keji. Nampak buang keaiban diri itu, molek dah, tapi dia masa ujuk pula tu, rasa sombong, rasa diri lebih pula, dia bersih ni. Maka diri kamu ujuk itu lebih lebih keji daripada keaiban diri kamu sendiri. Itu di antaranya.
maka tiadalah engkau tinggalkan dia. Dan jikalau engkau mujahadah padahal engkau bergantung dengan mujahadahmu, maka pergantung itu terlebih besar daripada istidrak, dan maka tiada engkau mujahadah akan dia. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi jikalau kita ni kata-kata Sa'id Al-Khudri ni dia dalam si kata-kata dia. Kata-kata dia ni menyebabkan kena mikir. Tu kata Tuan Guru Abdul Rahim yang saya mengaji kitab ni. Dia kata kata-kata ni kita kena renung. Itu maknanya kata-kata dia ni dalam sedikit sebanyak. Dalam kata-kata dia dalam sedikit. Maksud dia tu dalam. Jadi dia kata apa? Kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lagi, dan iaitu dan jikalau engkau mujahadah pada engkau padahal engkau bergantung dengan mujahadahmu. Jika kita mujahadah, apa mujahadah? Yang ini kita lawan nafsu kita. Nafsu kita malas semayang, kita lawan semayang. Baguslah tu. Kita dalam kehidupan kita ni kena ada semua mujahadah diri. Lawan semua. Nafsu hak liar-liar tu, hak jenis malas semayang atau malas buat ibadah, malas buat kebaikan, kita lawan. Maka diri kita mujahadah itu adalah besar fadilatnya. Bahkan dia merupakan jihad yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga balik di peperangan Badar Al-Kubra tu, Rasulullah kata lepas ni tak apa, kita ada perang lagi. Kejut para sahabat, ada perang apa pula? Rasulullah kata ada perang, iaitu perang hawa nafsu. Kau punya perang hawa nafsu. Kerana Rasulullah kata peperangan hawa nafsu lebih hebat daripada peperangan Badar Al-Kubra dan peperangan lain. Sebab apa? Kerana peperangan dengan hawa nafsu ni dia berpanjangan. Dah sampai ke matilah. Nafsu tidak pernah tua. Walaupun diri kita sudah tua, kita dah orak dah, tapi nafsu tetap iaitu tetap dia muda. Itu nafsu. Jadi dengan ada mujahadah lah. Jahadah dengan ada bersungguh jahadah ni, ini perkataan jahadah, ini bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh kita melawan nafsu. Nafsu malah semayang, kita semayang. Nafsu malah dengar ilmu agama, kita lawan. Aku nak kebaikan. Nafsu malah semayang subuh berjamaah, kita lawan. Nafsu apa lagi? Malah marah kita buat kebaikan. Banyak lagi dalam kebaikan dalam rumah tangga dan sebagainya, kita lawan, kita tetap buat kebaikan. Maka akhir sekali nafsu kita akan tunduk. Jadi dalam kehidupan kita ni kena ada mujahadah semua. Kerana para wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka ni selalu mujahadah. Mereka selalu sehingga maqam mereka, tak kira Syekh Khadir ke perjalanan wali-wali Allah terdahulu, kebanyakan mereka ini sampai ke maqam yang tertentu mereka mujahadah. Contohnya apa? Nafsu dia kata, tak ugut malam ni sejuk-sejuk, nak bangun waktu malam, sejuk tahajud, sejuk musim gini. Dia lawan mujahadah. Dia lawan. Ibarat dia mujahadah ni ibarat dia sepak juga nafsu dia. Dia tenang juga nafsu dia tetap pergi sembahyang tahajud juga. Itu orang yang sentiasa ada mujahadah dalam diri dia, hebat. Dia akan suatu hari nanti, kalau dia selalu mujahadah melawan hawa nafsu dia ni, dia akan sampai ke maqam-maqam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata Sa'id Al-Khudri ni mujahadah? Jikalau engkau mujahadah padahal engkau bergantung dengan mujahadahmu. Ni satu hal. Iaitu kita bermujahadah comel dah, tapi kita bergantung pula dengan mujahadah kita ni. Maknanya kita nampak kita saja yang mujahadah ataupun kita berasa diri kita ni hebat, dah mujahadah menyebabkan kita pandang orang lain ni, orang lain dah orang mujahadah, kita seorang saja mujahadah, ataupun kita bergantung kepada mujahadah, bukan kita bergantung kepada hakikatnya adalah pertolongan Allah. Kita hanya bergantung kepada mujahadah kita, disebabkan kesungguhan akulah ni aku dapat begini ni. Jadi suhur, jadi bergantung, itu maksud bergantung tu. Maka pergantungan itu terlebih besar daripada istidrak. Maka diri kita bergantung kepada mujahadah itu, maka lebih besar daripada istidrak. Istidrak tu teruk dah. Orang panggil jahat dah istidrak ni, tipu daya Allah. Allah Ta'ala beri nikmat, tiba-tiba dibuat maksiat pada Allah. Itu tipu daya tu dah. Tapi mujahadah ini, hak yang secara halus ni, hak yang masuk dalam diri kita ada keadaan kita tak sedar, ni adalah ni kelakuan ni. Sebab itulah
orang beriman ni dia banyak cabaran-cabaran dia. Sudah dia kena ibadah, dibuat ibadah, alhamdulillah comel dah. Tapi bila dia lawan nafsu pula, banyak lagi tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya itu ada jalan keluar. Bukan kata saya dah ogoklah kalau gini dak. Supaya kita berjaga, sebab tipu daya syaitan ini lebih halus, disebut oleh para ulama lebih halus daripada mata jarum. Syaitan ini nak musnah kita macam-macam lah. Dia buat jalan-jalan tu comel, tapi hakikatnya kita tertipu daya. Nauzubillah, ni bahaya. Jadi sebab itulah kalau kita mujahadah, maka kita mujahadahlah dengan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kita dapat hadir sembahyang berjemaah, kita dapat buat ibadah sunat tahajud, kita dapat sunat duha, sunat witir. Alhamdulillah, ini sebab kita mujahadah. Dengan sebab kita mujahadah lah, ini adalah sesuatu pertolongan Allah. Allah memberi dalam diri kita ini sifat mujahadah. Kita kena bergantung begitu. Jangan kita berasa ni disebabkan aku mujahadah lah, ni aku boleh dapat sembahyang tahajud, aku dapat sembahyang duha witir ni. Ni nampak diri. Maksud ni dia nampak diri dia. Maka tak boleh begitu. Kalau kita buat begitu, itu dia lebih besar, lebih keji daripada istidrak. Yakni tipu daya Allah yang kita telah sebut dah tentang istidrak pada sebelum-sebelum ini. Itu di antaranya. Maka tiada mujahadah akan dia. Jadi maka hakikatnya engkau tidak mujahadah. Dan engkau, ni kata Sa'id Al-Khudri lagi, dan engkau takut padahal engkau sentiasa engkau atas bahawasanya engkau takut. Maka sentiasa daripada takut itu terlebih besar daripada takut, maka tiada engkau takut akan dia. Tu ayat dia. Ni Jawi ni dia lain sikit. Jawi ni dia walaupun dia hasil dia seperti kita tanam pokok pisang, hasil dia mudah untuk kita faham. Tu ibarat kita tanam pokok pisang, dah lama kita arak ni ibarat kita tanam pokok rambutan, pokok durian, makan masa tu. Tapi Jawi walaupun begitu, dia bahasa-bahasa dia kadang-kadang bahasa lama, kadang-kadang dia ada ataupun murak musannif tu ada lain-lain sedikit. Itu di antaranya qala musannif rahimahullah taala, dan engkau takut padahal engkau sentiasa engkau atas bahawasanya engkau takut. Apa maksudnya? Yakni tidak boleh kita nak berpegang kepada ketakutan kita itu. Kita takut pada Allah, suatu kurnia Allah. Alhamdulillah, takut ada arti kata kita ni lebih dekat dengan Allah. Boleh juga takut, takut di awami kita nak taklid dengan Allah, atau takut pekat kita nak buat maksiat, kita pun takut azab Allah. Itu boleh juga. Jadi kita ni kita takut pada Allah, kita menyatakan kita takut. Kita takut ni padahal kita sentiasa buat perkara iaitu kita berpegang kepada takut. Yakni sentiasa itu, yakni kita berpegang kepada takut itu. Yakni kita berasa diri kita yang mempersembahkan takut itu. Bukan takut ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini, maka tiada engkau takut sebenarnya. Maka hakikatnya engkau tidak takut. Bahkan di depan tu dia kata, maka sentiasa daripada takut itu terlebih besar daripada takut. Maknanya takut kita yang sebenar itu sebenarnya tidak menghasilkan takut yang sebenar, kerana kita berpegang pada takut itu. Itu ayat dia tu sikit. Jadi sebab itulah kita takut pada Allah, alhamdulillah dah. Tapi jangan kita berpegang kepada ketakutan itu atas diri kita ni. Kita mestilah kita merasa takut itu adalah anugerah Allah. Allah memberi pertolongan kepada kita. Itu ayat Abdullah itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ini bandingnya dia kena fikir, kena berfikir ayat ni, kata-kata dia ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan jikalau engkau tawakal kepada Allah padahal engkau berpegang kepada tawakalmu, tiada engkau pegang kepada Allah dengan Allah, kepada Allah dengan kepada Allah Ta'ala. Kalau nak sedap koma, buku koma sedap sikit baca, letak koma situ. Tu padahal engkau berpegang kepada tawakalmu, tiada engkau berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dengan Allah tiada engkau tawakal kepada Allah, yakni pada hakikatnya. Jika kita bertawakal, tawakal ni suatu perserahan diri pada Allah, comel dah. Kita bertawakal pada Allah ni comel dah. Tapi padahal engkau berpegang kepada tawakalmu. Kita duk merasa diri kita ni maksud berpegang pada tawakal ni, kita berasa diri kita saja yang bertawakal, ataupun kita berasa diri kita dengan usaha kita ni kita dapat tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berpegang kepada Allah, yakni kita tidak berpegang kepada pertolongan Allah yang memberi kita ni dapat bertawakal pada Allah. Kita duk nampak diri kita yang bertawakal pada Allah. Kita tak nampak bahawasanya yang memberi pertolongan yang dapat kita tawakal ini hakikatnya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Maka dengan gitu, dengan Allah tiadalah engkau tawakal kepada Allah, maka pada hakikatnya engkau bukan tawakal. Kata-kata dia tu dalam tu. Maksudnya kita bertawakal comel dah. Kita bertawakal ni comel dah. Tetapi kita nampak diri kita yang ni usaha kita ni bertawakal pada Allah, langsung kita tidak nampak Allah, sedangkan Allah yang memberi kekuatan pada diri kita ni untuk bertawakal pada Allah. Tu orang panggil istilah tasawuf syuhubillah. Biar kita pandang gitu, pandang hakikat bahawasanya Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Kita tak mampu buat ibadah itu, buat ibadah ini. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah kita dapat. Kalau begitu, dengan pertolongan Allah hakikat gitu, kalau begitu saya dah buat ibadat lah kalau begitu, sebab pertolongan Allah, dia kena tunggu pertolongan Allah. Itu tak boleh lah, kata Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itu pada cakapan orang bodoh. Kerana buat misal seperti orang dapat hidayah lah. Oh, saya tak dapat hidayah Allah lagi. Tak dapat lagi. Nanti dah saya dapat hidayah Allah, insya-Allah saya tutup aurat dengan sempurna. Insya-Allah saya tutup aurat dengan sempurna dan rajin ibadah. Itu insya-Allah kalau saya dapat hidayah. Ni sekarang ni saya tak dapat hidayah Allah lagi. Awak senang-senang saja bersuruh saya ni sembahyang itu, tutup aurat ini, tutup aurat situ sana sini. Awak tak boleh, awak sudah dapat hidayah Allah. Saya sekarang ni tak dapat hidayah Allah. Ada juga kalau cakap begitu. Kalau dengar orang cakap begitu, kita ambil kata-kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, iaitu ketahuilah olehmu bahawasanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu Allah memberi kepada manusia yang nekat, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatnya. Allah Ta'ala tidak memberi kepada mereka yang iaitu tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatnya. Dan Allah memberi hidayah itu kepada mereka yang qadar mana kesungguhan dia. Kalau kesungguhan dia rajin buat ibadah semata-mata nak dapat redha Allah, Allah Ta'ala akan bagi dengan kesungguhan dia. Itu jawapan bagi mereka yang iaitu buat alasan kerana tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah tentang tawakal ni, kita kena pandang hakikat. Hakikatnya kita dapat tawakal pada Allah, itu anugerah Allah, anugerah Allah dah kepada kita. Maka ketika itulah mestilah kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di atas disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan jikalau engkau kasih akan Allah dan tiada engkau padakan dengan Allah, maka tiada engkau kasih akan dia, akan Allah. Apa maksud? Jikalau engkau kasih akan Allah, kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, maka tiada engkau pada Allah, yakni dan tiada engkau memadai dengan Allah, yakni engkau tidak memadai pemberian Allah, maka tiada engkau kasih pada Allah. Sebenarnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, engkau duk kasih kasih pada Allah, cinta pada Allah, tetapi engkau tidak memadai apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kata Sa'id Al-Khudri, yakni tidak ada sifat qanaah. Sifat qanaah itu al-qanaatu ma la yanfaddu. Sifat qanaah itu merupakan harta yang tidak akan habis.
Yang kita dah cerita dah sebelum ni, apa maksud qanaah? Memadai apa yang ada, yakni kita berusaha bersungguh-sungguh dah untuk mendapat ni, tiba-tiba Allah Taala bagi sekadar tu, maka kita redha dengan pemberian Allah, itu sekatakan memadai. Itu yang dimaksud oleh para ulama, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika ditanya tentang memadai apa yang ada itu, dia kata kita berusaha bersungguh-sungguh dah ni, tiba-tiba dapat sekadar tu saja. Tu habuan ataupun hak kita kerja dapat gaji banyak tu saja, maka kita bersyukur pada Allah, ini suatu pemberian Allah, itu dikatakan sebagai memadai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, iaitu Sa'id Al-Khudri ni, kamu katakan cinta pada Allah, kasih pada Allah, tetapi kamu tidak memadai apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada engkau kasih pada Allah pada hakikatnya. Dan barang siapa tiada mengenal akan segala bala yang telah aku sebut akan dia, maka iaitu orang yang diisrak padahal tiada tahu akan dirinya diisrakkan. Jadi akhir sekali kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri yang akhir sekali, barang siapa yang tidak kenal akan segala bala, yakni ujian yang Allah Subhanahu taala turun ni kepada dia, maka iaitu orang yang israk. Maka dia seolah-olah menyamai orang israk, yakni orang yang israk ni dia tak sedar Allah Taala turun bala pada dia, tidak sedar. Maka begitulah orang yang tidak kenal ujian Allah, bala Allah ni, orang tu ada persamaan dengan orang yang israk. Orang israk ni dia tak tahu juga bahawasanya diri dia sekarang diisrak oleh Allah. Dia berasa Allah, sedap Allah beri nikmat pada aku ni. Oh, senang ni, makan sedap, apa benda sedap dah ke. Padahal aku dah semayang pun padahal, tapi nikmat, jalan molek setakat ni. Dalam putus-putus nikmat aku ni. Jadi saya sekarang ni, dia tak tahu, sedangkan dia sedang mendapat israk Allah, tipu daya Allah. Tujuan Allah bagi itu nak menjahanamkan dia lagi, nak merosakkan dia lagi. Adakah dia tahu? Dia tidak tahu. Maka begitulah orang yang tidak kenal dengan bala Allah, ujian Allah ini, dia ada persamaan begitu. Allah, sedangkan Allah beri ujian bagi dia, bala bagi dia, Allah Ta'ala nak beri pada dia sebagai keinsafan. Jika dia buat maksiat pada Allah, ataupun dia tidak buat maksiat, dia orang baik, Allah beri ujian pada dia, pada hakikatnya Allah nak mengangkat martabat dia. Tapi ada pun orang yang tidak kenal bala Allah, ujian Allah ni, dia tidak akan nampak Allah nak angkat martabat dia ke, Allah nak hapus dosa-dosa dia ke, dia nak nampak begitu. Hak dia dah nampak Allah nak menjahanamkan dia, Allah nak merosak dia. Itu berbeza dengan ada hak istidrak ni tentang nikmat, hak ni tentang kesusahan, tentang bala. Itu ada persamaan, iaitu orang yang israk itu padahal tiada tahu ia akan diri israk. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Habis kita berkaitan dengan kata-kata Sa'id Al-Khudri. Kata-kata dia banyak sebenarnya, kata-kata dia ini setengah daripada jenakar kata-kata Sa'id Al-Khudri. Kata-kata hikmah dia Sa'id Al-Khudri banyak sebenarnya. Hei anak Adam, jangan terpedaya engkau dengan sebab banyak amalmu. Kerana beberapa orang yang berbuat amal padahal menyangka mereka itu bahawasanya amal itu kebajikan, maka tiba-tiba amal itu menjadi kejahatan, dan dengan sebab demikian itulah mereka itu daripada Allah, maka barang yang tiada ada mereka itu menyangka akan mereka. Hei anak Adam, jangan terpedaya. Kita bertiru sini, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk diri saya juga. Begitu juga ahli jemaah dikasih semua, mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, sentiasa memberi pertolongan dalam gerak gigi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dan sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.